Sebab itu kalau kita belajar hadis 40 Nawawi, sepatutnya kita dah faham nature ataupun tabiat agama kita secara keseluruhan, in general. Dia mau masuk pasal doa. Bila kita susah minta dengan Allah. Kan? Pasal ni ada juga ajaran yang baru. Tak baru, memang benda ni dah lama. Bila susah minta dengan wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah aku. Saya tak minta dengan dia, saya minta dengan Allah. Cuma dia hidup kan, dia berjalan. Minta dengan Allah, tak ada minta dengan Tok Wali. Macam tu didengar lah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia karang buku hadis 40 Imam Nawawi. Alah, 40 je. Sikit je. Kalau nak diikutkan hadis Nabi ni banyak. Kan? Dalam buku-buku sunnah ada puluhan ribu, campurlah. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasai. Ya. Al-Imam Abi Dawud, campur-campur tu dah ribu-ribu dah, puluh-puluh ribu. Dalam Musnad Ahmad saja ada 20,000 lebih hadis daripada Rasulullah SAW. Tak campur lagi Muwatta Imam Malik. Banyak buku-buku hadis adalah market. Sebagai besarnya sahih adalah sebagai kecilnya itu dhaif. Tapi nak cerita banyak hadis Nabi. Apa siapa? 40 saja. Kan? 40 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi untuk kita belajar sebagai asas dalam ilmu ini ialah hadis-hadis yang disebut sebagai Madarul Islam. Hadis-hadis Madarul Islam. Hadis-hadis induk agama. Dia ambil hadis akidah sikit, hadis ibadah sikit, hadis muamalah sikit, hadis akhlak sikit. Dia ambil sikit-sikit jadi 40 hadis. Sebab itu kalau kita belajar hadis 40 Nawawi, sepatutnya kita dah faham nature ataupun tabiat agama kita secara keseluruhan, in general. Kan? Dia mau masuk pasal doa. Bila kita susah minta dengan Allah. Kan? Pasal ni ada juga ajaran yang baru. Tak baru, memang benda ni dah lama. Bila susah minta dengan wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah aku. Saya tak minta dengan dia, saya minta dengan Allah. Cuma dia hidup kan, dia berjalan. Minta dengan Allah, tak ada minta dengan Tok Wali. Macam tu didengar lah. Ya, dia dengar. Sebab al-wali yamshi baina adhurina wa ya'ishu ma'ana jisman wa hayyan. Itu pegangan mereka. Dia kata wali dia berjalan bersama-sama dengan kita, duduk bersama-sama dengan kita, dan dia secara roh dan jasmani dia bersama kita. Dia mana dalilnya? Kan? Siapa-siapa pun yang mati duduk di alam barzakh, dia tak keluar duduk macam kita macam ni. Letih macam tu. Kan? Ini ajaran-ajaran yang merepek, yang tidak bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi sama sekali. Kalau dia ambil dalil pun, dalil itu dia guna untuk nak haruskan apa yang dia pegang. Itu saja. Kan? Nak semayang, tengok muka tu guru dulu. Dia panggil Rabitah. Kalau tahu tak pernah buat, tak khusyuk lah. Kan? Kalau tak ada gambar, khayalkan. Khayal gambar tu guru kita ataupun wali sekian-sekian yang kita tahu. Lepas tu baru Allah Akbar. Nak baca Quran ke nak zikir, itu dipanggil Rabitah. Adalah dalam mana-mana tarekat ada Rabitah. Dalam mana-mana tarekat semua ada Rabitah. Dan tasawuf-tasawuf yang mendalam ni lah kononnya ya. Rabitah ni makna tengok atau menggambarkan tok guru. Apa ada hadisnya? Nabi kata inna awliya Allah idza ru'u zukirallah. Wali-wali Allah, orang-orang soleh, bila kita melihat mereka, kita ingat akan Allah. Itulah hadisnya, dalilnya. Kita bukan sembah depa. Kita nak menghasilkan khusyuk ketika ibadah. Sebab itu Al-Imam Syaukani rahimahullah disebut dalam bukunya Al-I'tisam dan juga Al-Muwafaqat. Golongan-golongan yang menyeleweng daripada Quran dan hadis Nabi atau sunnah baginda ini, mereka ada dalil, mereka bukan tak ada dalil. Kalau tak ada dalil itu satu hal. Sebahagian mereka juga ada dalil. Mu'tazilah dia kata kita tak lihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Mereka ada dalil. Allah Taala sebut dalam Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ayat ni jelas sebut kita tak lihat Allah. Jadi dunia kita tak lihat, akhirat lebih-lebih lagi lah dia kata. Dia pun ada dalil. Dan dia sebut satu persatu. Al-Mu'tazilah, Al-Jabariyah, Al-Qadariyah. Semua ada dalil mereka yang tersendiri. Bukan tak ada dalil. Tapi jika dilihat secara keseluruhan, dalil-dalil yang mereka guna itu sebenarnya mereka guna di tempat yang salah. Sama dalam kes ni lah. Mana dalil Rabitah? Boleh ingat ataupun tengok untuk guru atau orang tertentu untuk menghasilkan
khusyuk ketika ibadah. Itulah dalilnya. Dalil itu tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena. Kan? Kalau macam tu, para sahabat Nabi SAW, of course lah Nabi akan suruh mereka menggambarkan wajah baginda sebelum mereka melakukan satu ibadah. Ada riwayat sedemikian. Sahabat nak semayang, ingat Nabi dulu. Baru semayang. Allah. Ada ke? Tak ada. Kan? Tak perlu pun. Nak ibadah apa-apa, nak gambarkan orang tertentu. Tak perlu. Yang kita disuruh ialah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rabbaka fakabbir. Allahu Akbar. Besarkan Allah. Kan? Ya. Itu yang kita disuruh. Kita tak disuruh mengingati sesiapa, menggambarkan wajah-wajah sesiapa. Kalaulah kita disuruh menggambarkan atau ingat sesiapa sebelum kita melakukan ibadah, maka orang yang lebih layak untuk kita ingat ataupun kita gambarkan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sahabat akan melukis gambar Rasulullah. Sebab apa? Ini orang lepas ni kita nak kena ingat Rasulullah ni, nak gambarkan macam mana kalau tak ada gambar? Buatlah gambar Rasulullah. Ada gambar Rasulullah dibuat-buat? Tak ada. Jadi kita nak kena faham konsep-konsep seumpama itu. Baik.